Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Pengerusi, saya merujuk kepada butiran 020 Warna Wanita. Berapa peratuskah pencapaian pelan kemampanan penguangan wanita negara dan apakah sektor yang paling sukar dicapai peratusannya? Berapakah jumlah kolaborasi antarabangsa yang disediakan oleh kementerian dalam usaha mempromosi dan mempertahankan wanita Malaysia? Dan berapakah universiti dalam negara yang mempunyai kepakaran women study supaya ia selari dengan perlembagaan negara dan adat budaya Malaysia? Sekarang ini kita lihat walaupun kita ada butiran pembangunan wanita tetapi banyak eksploitasi wanita yang berlaku. Sepatutnya semakin maju dan semakin bertamadun dan berilmu maka masyarakat menjadi semakin beriman, beradab dan bersopan. Tapi hari ini kita lihat pendedahan wanita semakin dipamerkan untuk komersial dan suka-suka. Maka saya ingin bertanya, apakah unit dan agensi yang bertanggungjawab untuk memantau dan mengekang eksploitasi wanita dan supaya menjadikan perkara ini sebagai suatu tindakan yang perlu diambil perhatian pihak kerajaan kerana bila membabitkan masyarakat ia bukan lagi perkara peribadi. Dan berapakah kes membabitkan eksploitasi ini yang telah dikenakan tindakan di bawah butiran 032100 subsidi ujian mamogram. Saya ingin bertanya kepada kerajaan kerana difahamkan bahawa hanya 1/10 daripada wanita yang telah membuat saringan untuk kanser payudara. Saya ingin bertanya kepada kerajaan, adakah kementerian membuat kerjasama dengan mana-mana universiti perubatan untuk membuat analisa menepasti kenapa ia tidak mendapat sambutan dan mengapakah meja seperti ini tidak dibuat untuk mengatasinya? Adakah kita mempunyai pusat penyelidikan kesihatan dan kesihatan wanita yang khusus? Adakah terdapat pelan induk kesihatan wanita dan keluarga? Dan kalau ianya ada, apakah fokusnya? Sebab sekarang ini kita lihat ia lebih fokus kepada perawatan tetapi sepatutnya fokus kepada pencegahan dan kalau boleh untuk isu sepenting ini dimasukkan terus dalam silibus pra-perkahwinan di bawah Majlis Agama Islam Negeri-Negeri dan juga LPPKN. Berapa peratuskah sambutan untuk subsidi ini di kalangan wanita Melayu dan Sabah Sarawak supaya kita dapat melihat dan mengekang daripada ia menjadi lebih serius. Dan alhamdulillah di Kelantan kita telah memulakan mamogram ini dengan cara yang lebih mudah iaitu menggunakan alat baru yang dinamakan sebagai Braster yang tidak menyakitkan dan saya menyarankan ini dapat digunakan pakai di seluruh negara. Butiran 10001 Pusat Jagaan Harian Warga Emas, saya ingin bertanya kepada pihak kerajaan, adakah kerajaan akan mewujudkan Jabatan Warga Emas sebagaimana Jabatan Kanak-Kanak? Berapakah NGO Warga Emas dalam negara dan berapakah jumlah geran yang telah diberikan kepada mereka? Pada hari ini kita perlu untuk mendapatkan satu proses dan silibus bagi anak muda dan orang tua kerana kedua-duanya saling memerlukan dalam proses perkembangan negara. Di bawah butiran 030300 Pembangunan dan Perkembangan Kanak-Kanak, apakah Akta Kanak-Kanak yang 2001 akan dipinda sejajar dengan perkembangan penubuhan Jabatan Kanak-Kanak di bawah KBKM? Bagaimanakah Majlis Perwakilan Kanak-Kanak dilibatkan dalam semakan Akta Kanak-Kanak ini? Dan kalau kita ketahui bahawa MPKK ini melibatkan kanak-kanak yang masih bersekolah, bagaimanakah mekanisme yang dibuat oleh pihak kementerian untuk melibat sama kanak-kanak yang terabai dan yang berada di luar sekolah untuk membentuk generasi pelapis dalam membina akta ini? Yang seterusnya berkaitan dengan apakah langkah-langkah yang dibuat oleh kerajaan untuk memantau penglibatan kanak-kanak awal remaja yang terlibat dengan gig ekonomi yang menjejaskan minat mereka di universiti yang perlu kepada tindakan segera daripada semua kementerian. Dan juga saya ingin bertanya berapakah bilangan pakar pendidikan special needs yang ada dalam negara dan adakah jumlah ini mencukupi dengan jumlah kanak-kanak dalam negara kita dan saya kira perkara ini saya perlu ambil perhatian kerana tumpat antara parlimen yang punya jumlah kanak-kanak yang teramai dalam negara. Dan saya juga ingin bertanya kepada kerajaan bagaimanakah kita membuat pemantauan kepada anak-anak B40 yang belum masuk sekolah agar pemakanan mereka tidak terbantu dan mencukupi. Kalau sekolah mungkin dapat bantuan persekolahan untuk makanan tetapi kalau belum bersekolah bagaimana cara kita bantu mereka? Di bawah butiran 020300 ISM, saya ingin bertanya berapakah jumlah kursus yang telah dikenakan oleh ISM pada tahun 2022 dan berapakah silibus yang dibuat secara online dan semuka pada tahun tersebut. Di bawah butiran 0200 untuk wanita dan juga kesejahteraan, saya ingin bertanya adakah pihak kementerian memantau penubuhan hospital ibu dan anak agar ianya ditubuhkan di semua negeri di Malaysia dan bagaimanakah pemantauan yang kita lihat kepada keperluan ibu-ibu yang menjaga anak-anak mereka di wad kanak-kanak yang memerlukan perhatian khas daripada pihak kementerian. Merujuk kepada butiran 01300 Kompleks Penyayang, adakah kerajaan akan mewujudkan kompleks penyayang di Pantai Timur khususnya di Kelantan kerana setiap ini telah ada di beberapa negeri tapi tidak ada di Kelantan. Di bawah butiran
030400 untuk PDK. Saya ingin bertanya, adakah pihak kerajaan akan memberikan peruntukan untuk pembinaan bagi PDK di Tumpat, kerana hari ini PDK yang ada di sana sangatlah uzur dan memerlukan bantuan daripada pihak kerajaan. Dan adakah kerajaan akan mula bergerak ke arah PDK digital, sebagaimana ada pusat untuk ekonomi digital, adakah PDK juga akan dibuat dalam bentuk digital? Dan di bawah butiran 031900, saya ingin bertanya, adakah pihak kerajaan akan menubuhkan ILC di negeri Kelantan, kerana hari ini terdapat 7 buah ILC yang telah ditemukan seluruh negara dan jumlah ini masih belum ada di Kelantan. Kalau boleh, saya harap ia dapat dibuat, kerana jumlah OKU yang ada pada timur ialah 44,501 orang hanya di Kelantan sahaja, di Pahang 37,447 dan di Terengganu 30,579. Jadi jumlahnya sangat besar dan kita perlukan ILC ini di pantai timur. Terima kasih.